Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'di hadza tafarruqi ma'suman. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba au kama qala. Yang kita hormati, yang kita muliakan, Tun Haji Ismail bin Razali, pengurusi jawatan kuasa pengurusan Masjid Darussalam beserta dengan seluruh ahli jawatan kuasa pengurusan masjid. Yang kita muliakan barisan para imam, petugas-petugas masjid serta sukarelawan masjid. Seterusnya tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat rahimakumullah. Pertama dan selamanya kita merafakkan, kita memanjatkan puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas pelbagai nikmat yang telah sedang dan akan kita perolehi daripada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda dan juga para sahabat. Jadi mudah-mudahan kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mampu untuk mengikut, mencontohi kerja buat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam konteks akidahnya, seterusnya ibadahnya, dan juga kita mampu untuk mengikuti, mencontohi baginda Nabi Muhammad SAW dalam bertasawuf ataupun dalam berakhlak. InsyaAllah amin, amin ya rabbal alamin. Muslimin, muslimat rahimakumullah, kita akan meneruskan perkongsian kita, pembicaraan kita seputar tajuk 40 nasihat terbaik penyubur iman daripada Al-Fadhilatu Abu Hasan Din Al-Hafiz, seorang ulama, seorang da'i dan seorang mujahid yang kita sudah maklum telah menginfakkan, telah mewakafkan hayatnya, kehidupannya untuk memikul beban dakwah, upaya beliau untuk mencontohi dan mengikuti kehidupan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seperti yang saya katakan tadi, mudah-mudahan kita juga dapat mengikuti jejak langkah Allahyarham dalam upaya kita untuk memperkasakan Islam dan umat Islam. Baik, muslimin, muslimat rahimakumullah, sebelum kita membahaskan apa yang telah disusun oleh beliau, sekadar nak mengulangi apa yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai mukadimah. Mudah-mudahan dapat jadi panduan, dapat jadi peringatan dan seterusnya, dapat jadi motivasi kepada kita untuk kita beramal ataupun melakukan ibadah di saki-baki usia yang masih Allah Subhanahu wa taala rezekikan kepada kita. Especially saya selalu kata yang umur dah 40, 50, 60, kita tidak boleh lalai, kita tidak boleh cuai lagi. Kita hendaklah all out dalam kita mempersiapkan bekalan untuk kehidupan selepas daripada kehidupan kita di dunia ini, di mana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri menyebut, "Fatazayyadu fa inna khairaz zat at-taqwa." Berbekal-bekallah kalian dan sebaik-baik bekalan adalah takwa. Baik, seterusnya mudah-mudahan apa yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sini dapat jadi motivasi kepada kita. Baik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut
wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Rawahul Ahmad. Yang bermaksud orang yang bijak, orang yang cerdas akalnya adalah yang melakukan muhasabah diri dan beramal untuk hidup setelah mati. Manakala orang yang bodoh, orang yang lemah akalnya pula adalah yang mengikuti hawa nafsunya dan berangan-angan kosong kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Ahmad. Di sini di sini baginda Nabi Muhammad SAW menyatakan kepada kita ada dua golongan. Golongan yang pandai dan golongan yang cerdas akal. Mereka apabila diberi pulang hidup di dunia ini, mereka mempersiapkan bekalan yang sepatutnya untuk mereka berpindah selepas daripada alam dunia ini. Dan manakala golongan yang bodoh, golongan yang lemah akal pula, apabila diberi kesempatan hidup, mereka cuai, mereka lalai, bahkan mereka bermalas-malasan. Dalam arti kata lain, mereka tidak berusaha untuk mempersiapkan bekalan. Dah tahu kita nak bermusafir, dah tahu kita nak travelling, dah tahu kita nak berpindah, kita tidak melakukan apa-apa persiapan. Maka disebut di sini adalah merupakan orang-orang yang lemah akalnya ataupun orang-orang yang bodoh. Jadi saya yakin muslim-muslimat, adik kakak yang datang pada malam yang berbahagia itu, si lain dan si bukan adalah kerana kita nak mempersiapkan bekalan seperti apa yang diperingatkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dalam bentuk takwa, iaitu kita melakukan amal-amal soleh ataupun amal-amal ibadah yang mudah-mudahan amal-amal soleh, amal-amal ibadah kita walaupun kelihatan kecil, kita mengharap agaknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. InsyaAllah kita akan melanjutkan dengan apa yang telah disusun oleh penulis. Bagaimanakah upaya nak menyuburkan iman yang ada di dalam hati kita? Kita sebagai seorang mukmin, kita sebagai seorang muslim, umpama telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala biji benih, tanaman di dada-dada kita, tetapi upaya untuk menyuburkannya, upaya untuk menjadikan pohon iman itu tumbuh dengan yang sepatutnya menurut kehendak Allah Subhanahu wa taala dan Rasul adalah atas tanggungjawab kita sendiri. Walau bagaimanapun Allah Subhanahu wa taala telah memberi panduan kepada kita bagaimana seharusnya kita menanam, bagaimana harusnya kita menyuburkan pohon iman yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Baik, di antaranya seperti yang kita bahaskan, kita kongsikan di pertemuan yang lepas, tidak lain dan tidak bukan, yaitu dengan kita memiliki rasa bersyukur di dalam hati kita. Rasa bersyukur yaitu kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kepada kita pelbagai nikmat yang akan kita bahaskan. Baik, kita teruskan. Sebagai seorang yang beriman, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang diberikannya. Ini clearlah. Sebagai orang yang beriman, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Yang kecil, yang sederhana, yang besar. Yang kau bait lahu ya minak lalu-lalu. Yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Sebagai orang beriman, maknanya kita beriman, kita yakin, kita percaya selepas kehidupan kita di dunia ini ada namanya kehidupan akhirat. Sebelum kita ditransit di alam barzakh. Di alam akhirat udah clear dah kita. Kita udah yakin dan percaya benar-benar bahawa di situ ada dua final destination. Destinasi akhir sama ada ke syurga, na'udzubillah, ataupun kita dicampakkan ke dalam neraka. Dua destinasi yang terakhir. Tetapi pilihan di tangan kita. Upaya dan usaha untuk kita nak menggapai syurga pun Allah beri. Untuk mencampakkan diri kita ke dalam neraka pun Allah beri. Firman Allah Subhanahu wa taala,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Selalu gila kita dengar ayat tu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah telah mengilhamkan dalam diri kita kefasikan dan ketakwaan. Maknanya dalam diri kita tu udah ada dua ayat. Dalam diri kita udah ada. Nak jahit udah ada, nak bagus sudah ada. Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita. Tinggal pada kita lagi nak memilih suis ni nak kita tekan. Nak suis panaskah, nak suis sejuk. Nak hitamkah, nak putih. Nak mencelakakan kita kan ataupun nak membahagiakan kita. Dah disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala suis. Tinggal kita pun lagi nak tekan on ni. Tetapi dalam menekan on off switch ya, Allah Subhanahu Wa Taala membiarkan kita macam ya aja. Membiarkan kita macam ya aja, macam kita beli kereta apa? Bila kita beli kereta contohnya kan, beli TV kah ataupun handphone kah, memberi kereta aja, memberi TV aja, memberi handphone aja, disertakan sekali dengan manual. Cumanya bila kita diberi manual ya, diberi manual kereta kah, TV kah, handphone kah, pernah sih kita macam manual ya. Garis panduan macam ni kita nak operate. Macam mana kita nak operate kereta ya, macam mana kita nak operate TV ya, ataupun macam mana kita nak mengoperasikan handphone ya. Dan kalau berlaku kerosakan pun kita diminta untuk merujuk manual yang telah disertakan. Mun kereta rosak macam tu caranya, mun TV rosak macam tu caranya, mun handphone rosak pun macamnya juga disediakan manual begini gaya nak menyelesaikan masalahnya. Macamnya aja upaya kita on off, nak jahit, nak bagus dalam diri kita pun Allah membiarkan kita terkapai-kapai tanpa panduan, tanpa bimbingan, tanpa dipadah dengan kita maklumat-maklumat. Okey, mun nak jahit berlaku macam tu kau mula. Mu nak bagus berlaku macam tu kau mula. Macam ni kau nak menggerakkan supaya apa? Sik terjebak dengan nak sik bagus. Macam tu gaya. Macam ni supaya kau dapat memilih nak bagus dan istiqamah untuk berada dalam kebaikan. Diberi panduan dan bimbingan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makna yang tadi, walaupun Allah menyediakan nok jahit, nok bagus dalam diri kita, tetapi nya si zalim. Macam ada orang kini tu, sebagian orang kan, bila berlaku sesuatu nyamadah takdir Allah Subhanahu Wa Taala, kami redalah, kami nerimalah ketentuan Allah. Padahal dannya menerima takdir, dannya menerima ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala tanpa didahului dengan usaha. Sebab biarlah ada beberapa kisah yang berlaku sama ada peringkat global, national, state ataupun peringkat lokal kita. Kadang-kadang kita nak berkawan pun takut orang kecil hati. Yalah Ustaz, benda yang ada takdir. Takdir is takdir, tapi apa usaha dan upaya kita untuk mengelak dulu. Macam sedikit kes kan. Saya simak menyentuh gila lah. Jangan ditanyalah kes tu. Apabila sekeluarga ya terjun dari feri terjun ke Debah. Padahal garis panduan dah madah. You naik feri, penumpang kena turun. You naik feri, cermin tingkap kena turunkan. You kena naik feri, kena penuh berhemah. Ada garis panduan untuk turun naik feri. Tetapi apabila garis panduan peraturannya gagal untuk dipatuhi, maknanya garis panduannya diusahakan dulu, tiba-tiba kita madah takdir Allah. Kita khawatir kita memfitnah Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal Allah madah usahakan dulu. Macam saya pun dulu. Pernah juga lah. Bila time remaja-remaja palak masuk air, form 4, form 5, sip belajar. Ni sip belajar. Bila sip belajar, harap kawan dia berdoa supaya lulus SPM. Lulus SPM. Minta kawan berdoakan. Padahal sip belajar. Nasib baik SPM di dunia. Tahu sih SPM di dunia? Sijil Pelajaran Malaysia. Kita fail pun orang lain akan tolong kita.
Kita ada 3 SPM. Satu SPM di dunia tu, SPM Sijil Pelajaran Malaysia. Kita fail, insya-Allah orang lain akan tolong kita. SPM kedua di alam kubur, sesi pertanyaan malaikat. Mun fail dia cerah masa depan. SPM yang kedua, sesi pertanyaan malaikat, ma rabbuka. Walaupun di dunia tu fasih, Allah Tuhanku, Islam agamaku, Nabi adalah Muhammad nabiku, orang Islam saudaraku. Ya fasih di dunia, SPM di kubur kelak si semudah ya jawab. Kita nangga muka orang yang menyoal pun dah si tentu nyawa kita. SPM, sesi pertanyaan malaikat. Ya SPM yang nombor 2. SPM yang ketiga, soalan padang mahsyar. Dahsyat lagi ya. SPM yang pertama, kita gagal menjawab, insya-Allah ada orang akan tolong kita. SPM yang kedua, mungkin kita gagal menjawab, lumat kita. SPM yang ketiga, soalan padang mahsyar, kita gagal menjawab, kena masuk dalam oven kita. Dalam oven. Sibuk lain lah. Mun mau senang, ambil 5 minit dah, pergi dekat Park City, tempat laundry. Masuk dalam laundry ya. Sibuk lama gila, 5 minit. Keluar 5 minit, jadi ayam golek kita. Subhanallah. Jadi, jangan awal-awal gila kita nak menyerah kepada takdir, nak menyalah takdir, nak madah Allah yang menentukan, padahal tidak ada usaha yang sepatutnya kita lakukan. Dalam diri kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dalam diri kita dah ada nok jahit, dah ada nok bagus. Macam penyakit juga, saya tahulah, saya pandai tentang penyakit tu. Cuma saya pernah dengar orang yang kelihatannya pandai madah, dalam diri kita tu sebenarnya kanser dah ada, kanser dah ada, darah tinggi dah ada, kencing manis dah ada. Nok ni jadi trigger. Tahu trigger? Nak ni yang menyebabkan kanser kita jadi aktif. Nak ni yang menyebabkan kencing manis kita jadi aktif. Nak ni yang menyebabkan darah tinggi jadi aktif. Nak ni yang menjadikan gout kita jadi aktif. Nak ni ini trigger. Benda yang sudah ada dalam diri kita. Penyakitnya sudah ada dalam diri kita. Tinggal gene gaya kita nak mengawal. Sama ada gula jadi tinggi atau rendah, darah tinggi atau rendah, gout nya datang ataupun nya pergi, dan penyakit-penyakit lain. Maknanya nanti dalam diri kita, bukan kita sihat, bukan kita kuat saja, memang ada benda-benda ya. Jadi kita kena tahulah, kita kena fahamlah, tahu apa benda yang Allah sediakan dalam diri kita, dan memahami bernegaya untuk mengawal supaya tidak memudaratkan kita. Baik. Kemudian nikmat terbesar yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, seperti yang kita yakini, tiada lain lah nikmat iman. Nikmat yang harus kita syukur gila-gila. Saya barangkali lejuk dah kita orang dengar, Ustaz, berapa kali dah kita madah benda ya Ustaz. Tapi perlu untuk panduan, perlu untuk motivasi. Iman. Kena iman begitu penting bagi kita. Apa kita nak jawab? Kena iman begitu penting bagi kita. Ya, si lain nasi bukan apabila kita melihat kepada apa yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi? La tadkhulul jannata hatta tu'min. La tadkhulul jannata hatta tu'min, maksudnya kamu tidak akan masuk syurga melainkan kamu beriman. Clearly, jelas. Baginda Nabi Muhammad SAW menyebut, kamu tidak akan masuk syurga kecuali kamu beriman. Mudah kita sih masuk syurga, faham-fahamlah. Sini tempat lagi, ada tempat lain, ada homestay di antara surga neraka. Udah kita si pilih masuk neraka, si pilih masuk surga tu. Carilah mana-mana homestay di Banun. Si ada cerita homestay, si ada cerita hotel, si ada cerita pusat kuarantin di Banun. Si ada nya 2 tempat aja, surga ataupun neraka. Na'udzubillah. Jadi
Kena kita harus bersyukur, kena kita berterima kasih, kena Allah Subhanahu wa taala dalam berbilion umat manusia kita dipilih untuk memiliki iman. Memiliki iman. Dan kita bukan sekadar percaya iman yang menentukan kita masuk syurga dan neraka, dan iman juga merupakan motivator kepada kita penjana amal-amal soleh. Saya selalu madah, tanpa iman kita tidak akan beramal. Tanpa iman kita tidak akan beramal. Contohnya paling simpel aja. Mun ada iman, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Simpel aja nak. Bila ada iman, kita tahu Allah. Dan masa waktu itu, walaupun kelihatannya seolah-olah muazzin yang memanggil, Bilal yang melaunkan azan, tetapi hakikatnya Allah Subhanahu wa taala yang memanggil kita. Allah yang memanggil kita untuk apa? Untuk menyerah diri, untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui amalan solat. Contoh paling mudah. Mun ada iman, walaupunnya diam di ujung dunia, kata kita, bukan ujung dunia lah, ujung kampung, nya akan berusaha aja untuk datang ke surau, ke masjid. Imannya ada. Mun saya ada iman, saya selalu madah minta maaf yang kecil hati, walaupun bersambung atap masjid dengan atap rumahnya, bersambung, tapi saya ada imannya, saya akan melangkah kakinya ke masjid. Nya lebih rela lagi. Macam malam tadi, cuncun ngam-ngam pukul 7 dah main bol. Nanti nak dia pergi. Macam saya dulu pernah diuji dulu time World Cup. World Cup ya pun satu hal juga. Main time subuh. Brazil melawan siapa ketika ya? Kebetulan tim kegemaran, favorite team, main time subuh. As-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum, dalam hati madah unggul jian lagi. Aduh. Ketika ya mun Allah si beri apa? Hidayah kita kepada kita. Sebab ialah apabila kita berjaya melangkah kaki ke masjid, ke surau dan pulang, jangan lupa kita melafaz la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah, maksudnya tidak ada daya dan tidak ada upaya melainkan dengan keizinan, dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat datang ke rumah Allah tu, kita dapat genah duduk dalam majlis ilmu tu, bukan kerana kita hebat, tapi la haula wala quwata illa billah, kerana izin Allah Subhanahu wa taala dan merezekikan kepada kita. Merezekikan apa? Kena faham betul-betul yang akan kita bahaskan. Allah Subhanahu wa taala merezekikan umur yang berkah kepada kita. Allah Subhanahu wa taala merezekikan kesehatan, kekuatan tubuh badan yang berkah kepada kita. Allah Subhanahu wa taala merezekikan masa lapang yang berkah kepada kita. Semua kita yang hidup diberi rezeki yang sama, rezeki kehidupan, rezeki kesehatan dan kekuatan tubuh badan, rezeki masa lapang, rezeki itu dan rezeki ini. Tetapi yang membedakan rezeki di antara kita semua satu saja, sama ada berkah atau si berkah, berkat atau si berkat, kata kita. Mun umur yang berkat, umur yang digunakan untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan dan kekuatan tubuh badan munnya berkat, nya akan kembali menggunakan kesehatan dan kekuatan tubuh badannya untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Mun masa lapang yang Allah berikan kepada kita, berkatnya kembali digunakan untuk menjana pahala amal soleh dan pelbagai lagi rezeki. Berkat si berkat, kita memiliki semua ya, sama. Kehidupan sama, kesehatan, kekuatan yang sama, masa lapang sama, duit yang sama, itu ini sama. Demikian juga kalau kita memiliki keluarga yang berkah, keluarga yang berkat, keluarga yang akan menjadi penjana pahala-pahala amal soleh kepada kita. Tetapi kalau keluarga yang si berkat, mak bapak, suami isteri, anak-anak
adik-beradik menyasi berkat, nyasi akan mengembak kita kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita khawatir daknya lah yang akan narik kita kepada melakukan hal-hal yang melawan, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita seada lain dan tidak bukan, seada pilihan lain, hendaklah kita sentiasa dan memperbanyakkan doa, memohon hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sentiasa mensyukuri apa jua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, especially nikmat yang sedang kita bacakan, sedang kita bicarakan ketika ini, nikmat iman, nikmat Islam. Barangkali untuk cerita selalu gila kita dengar, bila kita mungkin kot karam di lautan, kemudian kita boleh diselamatkan dengan syarat kita menyerahkan apa-apa yang berharga yang kita miliki kepada orang yang menyelamatkan kita. Agak-agak kita mau sih, simple je lah, kita karam di lautan, kemudian kita terdampar di pulau yang terpencil. Tiba-tiba ada orang, sama ada orang asli ke ataupun orang datang, nyamada, okey, aku boleh menyelamatkan kau dengan syarat tok. Sedangkan di pulau yang kita tahu, kita tahulah, tok cerita aja lah. Di Sia mungkin ada orang asli yang belum bertamadun, mungkin kawasan gunung berapi yang bila-bila masa boleh meletup. Kemudian boleh ada perkara hal-hal yang boleh memudaratkan nyawa kita. Ketika kita konon nyetik dalam pelayarannya kita dah ngembak seuncang berlian. Yang dah dalam masa kita lah, mun kau mau beri berlian dengan aku ngembak kau keluar dari pulau tu. Mau sih kita? Mau. Ataupun satu persoalan yang biasa kita dengar, dan saya yakin semua tuan-tuan akan menjawab soalan yang sama. Di situ kita diberi pilihan batu permata, belian, di situ iman. Gimana? Mun kau ngambil iman batu permata tu, kau kena keluar daripada Islam, kau kena menjadi orang yang bukan beriman. Maksudnya nyuruh kita kafir. Belah kiri kekafiran, belah kanan Islam. Belah kiri batu permata kesenangan dunia lah, belah kanan iman. Saya yakin kita pasti akan memilih iman, insya-Allah. Saya yakinlah. Makna yang tadi, apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kita besar lalu-lalu, hebat gila-gila. Sebab kita yakin selepas kehidupan di dunia tu, kita akan transfer di akhirat. Kebahagiaan di dunia, kebahagiaan yang sementara. Itu yang kita yakinkan. Betul. Kesusahan, kesengsaraan di dunia pun kesusahan yang sementara. Tetapi dengan syarat mesti kita membuat amal soleh lah. Udahlah merinsak di dunia, lagi Pak Jamun lagi. Berganda-ganda lah. Saya selalu nyebut minta maaf lah. Walaupun lejuk dah kita orang dengar. Waktu nyagi kecil dulu nyapa, nyalah anakku Sazali. Bila nya bujang 40, nya Sarip Dol. Bila umur 50 ke 60, nya Pak Maon. Apa maksudnya? Tiga figure tu, tiga contoh tu nunjukkan apa? Orang yang semua taat kepada Allah Subhanahu wa taala, waktunya lagi remaja sampainya bujang balir, nya melakukan kezaliman, menyusahkan diri, menyusahkan orang lain. Waktu umurnya 20, 40 macam usia Sarip Dol, kerjanya menyusahkan orang sekeliling aja. 40 ke 50 ke 60 ingat dah bertobat, gitu-gitu juga dia cari, dah gitu-gitu kah? Cari lagi. Dan watak Pak Maon masih lagi hidup dalam masyarakat kita. Percaya sih? Masih hidup sih? Masih. Saya ada bukti dan ada pengalaman sendiri.
Kalau Pak Maon dan cerita P. Ramlee, dibayangkan seorang laki-laki tua suka apa? Membaca buku sejarah. Abang baca apa? Buku sejarah. Kini Tok buku sejarah saya ada dalam buku lagi, Tok dalam handphone. Saya ngulang cerita. Pernah satu ketika, cerita ulangan tu lah, biar jadi pengajaran. Satu ketika pukul 10 lalu saya pulang daripada Suruh, habis meeting. Bini marah. Apa hal kita pergi suruh bangsi pada ngebak handphone? Dalam hati kami, what's a big deal? Apa besar gila masalahnya? Anak main handphone. Apa masalah anak main handphone? Tangga kita apa di-share kawan-kawan kita ya? Aduh. Bukannya kena biak umur 40, biak umur 4 tahun, tok biak umur 50. Share. Program kem bina insan. Tahu bang, kem bina insan bang? Membina insan. Nah pelik-pelik. Bila ditegur, sampai gini tok saya mesti ingat kawan, apa katanya dalam grup? Mun kita si suka, kita left. Kita disuruhnya left. Kita negur, kita disuruh left. Apa yang saya maksudkan? Kalau dulu cerita Pak Maon yang suka nak gambar, nak pelik-pelik, nak buku sejarah. Kini tok sama dahsyat lagi. Kalau Pak Maonnya cuma nanggap apa? Gambar aja. Kini tu sekali dengan filem. Jadi mohonlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk terus memberi hidayah kepada kita supaya especially yang 4 series, 5 series, 6 series paham nya dapat betul-betul berhijrah. Betul-betul berhijrah untuk menutup hidupnya dengan husnul khatimah. Saya selalu madah, mungkin kita balik pada Kuching ke Bintulu ataupun KL ke Bintulu, biasanya 15 minit lagi, setengah jam lagi nak landing, pramugari atau pramugara akan announce. Saya siap pandai gila niru dan nyala. Penumpang-penumpang semua, saya dah nyebut insya-Allah lah. Kita akan mendarat di lapangan terbang Bintulu sekejap lagi. Nyamberi pengumuman. Bila nyamberi pengumuman, apa maksudnya tadi? Kita si boleh menggunakan tandas lagi. Kita si boleh bergerak itu ini yang si perlu lagi. Kita diminta menegakkan kapal duduk. Maknanya, mun kita nak landing, kita disuruh oleh pemugara untuk bersedia. Tapi mun kita nak landing di alam barzah, si ada enaun-enaunnya. Mungkin kita nak transfer banun, si ada enaun, si ada nyambri amaran-amaran, walaupun isyarat-isyarat ada diberikan. Tahu-tahu, biar betul. Baru maghrib isyak tadi, ustaz dia berceramah, jalan kah? Biar betul. Tadi time saya ceramahnya ada dengar tentang sehat walafiat. Sebab mati nyasik mengenal usia. Mati nyasik kira sehat atau sakit. Mati nyasik perlu kepada sebab ataupun asbab. Jadi kita persiapkan diri kita dengan yang sepatutnya supaya kita dapat mati dalam husnul khatimah. Baik, sebagai penutup Nabi menyebut sallallahu alaihi wasallam, jai ataupun buruk pengakhiran hidup kita, jai atau buruk salah. Baik atau buruk, husnul ataupun su'ul khatimah yang bakal kita perolehi depend on bagaimana kerja buat kita. Macam ni kebiasaan kita. Mun dalam kehidupan kita, especially di akhir-akhir hujung-hujung usia kita termasuk dalam golongan yang sentiasa melakukan amal-amal soleh, amal-amal ibadah, kemungkinan peluang kita untuk mati dalam keadaan husnul khatimah itu cerah. Tapi minta maaf, mun kebiasaan hidup kita, termasuklah mereka yang di usia senja, masih juga perangai Pak Maon kita kan, masih juga perangai Sarip Dul, masih juga belum nampak gayanya nak berubah, berhijrah, bertaubat, kemungkinan untuk mati dalam keadaan suhul khatimah adalah begitu besar. Jadi baginda Nabi Muhammad SAW menyebut kematian seseorang itu depend on
kebiasaan, kelaziman yang dilakukan dalam kehidupannya. Jadi mudah-mudahan kita dapat mengetahui benda ini, memahami benda ini, dan kita melazimkan diri kita untuk melakukan amal-amal soleh, melakukan amal-amal kebaikan ataupun usaha kita untuk mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita dianugerahkan husnul khatimah. Wallahu alam. Terima kasih di atas segala perhatian. Mohon maaf di atas segala kekurangan. Yang baik dan benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah dan silap pun daripada Allah yang Allah letakkan dalam diri saya. Mudah-mudahan dapat saya perbaiki dengan bantuan tuan-tuan. Kadang-kadang sebagian penceramah tu SS. Tahu SS bang? Syok sendiri rupa-rupanya salah nak dipadahnya tuan. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan dapat kalau ada kesilapan, kesalahan, bantu saya untuk memperbetulkan, untuk memperbaikinya, untuk kebaikan diri kita bersama, sama ada di dunia ini ataupun di akhirat nanti. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.